Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita hadis yang ke-896 daripada kitab Bulughul Maram. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. Maksudnya, daripada Amr bin Shu'aib telah meriwayatkan daripada ayahnya, iaitu Shu'aib, daripada datuknya, yang telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang isteri tidak boleh mengeluarkan pemberian kecuali dengan izin suaminya. Menurut lafaz yang lain adalah seorang isteri tidak boleh mengurus hartanya sendiri apabila suaminya telah memilikinya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang mempunyai kitab sunan selain daripada Imam Tirmizi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni menyebut bahawasanya seorang perempuan apabila dimiliki oleh seorang lelaki melalui akad perkahwinan, maka tidak boleh dia memberi ataupun bersedekah ataupun hibah, bagi hadiah kepada orang lain, melainkan dengan izin suaminya. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya hadis ini maksudnya adalah kepada seorang perempuan yang tidak apa nak cerdik. Dia kita ada orang yang cerdik, ada orang yang tak cerdik. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil golongan safihah, orang yang tak pandai mana nak urus harta, dan apa nak cerdik mana dalam menguruskan harta. Jadi golongan ini, perempuan yang tak cerdik dalam menguruskan harta, dia tidak boleh nak bagi kepada orang harta dia tanpa izin suami dia setelah daripada dia berkahwin. Berbeza dengan perempuan yang balik, yang cerdik. Menurut pandangan majoriti ulama, boleh dia bersedekah dengan harta dia, dengan sebahagian daripada hartanya, tanpa meminta izin daripada suami. Namun, apa yang lebih baik bagi perempuan tersebut
ketika dia ingin bersedekah daripada harta dia sendiri, bukan harta suami. Bukan daripada harta suami. Harta suami tak boleh lah, mesti kena minta izin daripada suami. Jadi perempuan hak yang balik, hak yang cerdik, dia kalau dia memiliki harta, boleh dia bersedekah daripada hartanya tanpa keizinan daripada suaminya menurut pandangan majoriti ulama. Namun hak yang sebaik-baiknya adalah dia tidak bersedekah, dia tidak memberi sebahagian daripada harta dia kepada orang lain, melainkan setelah daripada mendapat keizinan daripada suaminya. Baik. Apakah sandaran pandangan majoriti ulama? Sedangkan di dalam hadis ini menyebut tidak harus bagi seorang perempuan memberi suatu pemberian melainkan dengan izin suaminya. Sandaran pandangan majoriti ulama adalah Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Maksudnya, berikanlah wahai lelaki kepada perempuan mahar-mahar kahwin mereka sebagai pemberian yang diwajibkan. Jadi apabila kita nikah dengan seorang perempuan ada mahar kahwin, maka kita kena beri kepada perempuan tersebut mahar kahwin. Menjadi kewajipan kepada suami kena beri mahar kahwin kepada perempuan apabila telah berlaku akad perkahwinan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Jika mereka dengan suka hati memberi kepada kamu sebahagian daripada mah kahwin dia. Jadi bila kita bagi kepada dia, dia hidup dengan kita, dia beli ayam KFC, dia beli McDonald, beli nasi lemak, kepada kita, maka Allah Ta'ala katakan, maka makanlah. Gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Jadi dalam hadis ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya dalam ayat ni Allah Taala menceritakan bahawasanya ketika mana perempuan itu memiliki harta daripada mahar kahwin dia, dia boleh bagi kepada suaminya tanpa meminta izin daripada siapa pun. Dia boleh bagi kepada suaminya tanpa meminta izin daripada siapa pun. Begitu juga di sana ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah." Maksudnya apabila kamu menceraikan isteri kamu sebelum daripada kamu menyentuh mereka itu, cerai sebelum daripada setubuh, sebelum daripada bersama, sedangkan kamu telah menetapkan mahar kahwin untuk mereka itu, maka berilah separuh daripada apa hak yang kamu telah tetapkan. Jadi seorang lelaki ni dinikah dengan seorang perempuan, mahar kahwin katakanlah 10,000. Duduk sehari nyeri cerai bini dia, dak-dak nak bersetubuh, maka dia kena bagi kepada bekas isteri dia saat itu separuh daripada apa hak yang ditetapkan. Jadi bagi 5,000. Okey, itu hukum dia. Katanya kata Allah Ta'ala, illa an ya'funa, melainkan kalau sekiranya isteri, bekas isteri kamu tu maaf halal, maka tak ada masalah, beres. Tak perlu bagilah, dah dia halal dah. Jadi bermakna separuh daripada mahar kahwin saat itu milik kepada perempuan. Dan perempuan boleh menghalalkan perkara tersebut tanpa meminta izin daripada sesiapa pun. Ini menunjuk bahawasanya boleh perempuan nak bagi barang dia kepada orang lain tanpa meminta izin daripada sesiapa pun, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mesti perempuan tu balik. Yang keduanya adalah orang perempuan tu cerdik. Bukan orang yang perempuan tak apa nak cerdik ataupun cakap bahasa kasar sikit bodoh. Baik. Okey, itu dalil daripada Quran. Manakala dalam hadis ada beberapa dalil. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih bagi keduanya daripada Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha, seorang isteri Rasulullah yang dikenali sebagai Maimunah bintil Harith
disebut bahawasanya dia mempunyai seorang hamba perempuan. Tiba-tiba dia memerdekakan hamba tersebut sebelum daripada meminta izin daripada Rasulullah. Hamba ni adalah harta. Hamba ni adalah harta. Dia memerdekakan hamba tersebut sebelum daripada meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa giliran dia, dia pun tanya Rasulullah. Sampai masa giliran dia, giliran rumah dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati? Perasan tak Rasulullah, aku telah memerdekakan hamba perempuanku? Perasan tak Rasulullah? Dia khabar kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, awa fa'alti? Membuat benda tu? Baik, dia kata qalat na'am, ya, saya telah memerdekakan. Baik. Jadi Rasulullah kata, dak kata dak sah mereka sebab mudah minta izin dengan suami, tapi dak. Rasulullah tak kata gitu. Tetap hamba perempuan itu mereka. Cuma Rasulullah bagi nasihat ada sikit. Dia kata Rasulullah, ama annaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajriki. Maksudnya, kalau sekiranya memberi kepada pok-pok daramu, itu lebih besar lagi pahala. Sebab pok daramu tu susah juga. Kalau memberi ke pok daramu, itu lebih besar pahala. Sekadar tu je. Jadi Rasul tidak suruh pulang balik, ambil balik hamba tersebut sebab tak sah kerana memerdeka sebelum daripada meminta izin daripada suami. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, pada hari raya fitrah ataupun raya puasa, pada satu hari raya puasa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya. Lepas daripada Rasul sembahyang, Rasul berkhutbah. Lepas tu apabila selesai khutbah, Rasulullah pergi kepada tempat perempuan. Ada sahabat-sahabat perempuan. Sampai Rasul pergi kepada tempat sahabat perempuan, maka Rasulullah memberi peringatan kepada mereka. Dan Rasul suruh mereka itu bersedekah. Rasul beri peringatan, Rasul suruh mereka itu bersedekah. Rasul bagi nasihat. Ketika Rasul pergi itu, Rasul tukar di atas Bilal. Rasul pegang di tangan Bilal bin Rabah. Bukan Rasul seorang. Bilal bin Rabah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasul suruh sahabat-sahabiat hak puang tu bersedekah, bila pun tak ada kain. Maka tak ada ridak, kain itulah. Maka apabila Rasul suruh pada sahabat bersedekah, kerana bersedekah ni dapat menyelamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, maka para perempuan tersebut bersedekah. Ada sebahagian daripada mereka mencabut subang. Ada sebahagian daripada mereka mengambil barang kemas letak dalam kain tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu daripada si suami. Baik, maka daripada perbincangan yang panjang yang kita bincang saat ni, kita buat sedikit kesimpulan. Seorang isteri yang cerdik, hak balik dah, boleh dia bersedekah daripada harta yang dimiliki oleh dia tanpa meminta izin daripada suami terlebih dahulu. Tapi syarat harta isteri, bukan harta tu lelaki. Jangan buat pemurah dengan harta tu lelaki. Harta dia senyap duduk dalam beg. Jadi kalau nak sedekah bahang harta tu lelaki, tu tak boleh. Jadi pemurah daripada harta dia. Jadi boleh isteri bersedekah daripada harta dia tanpa meminta keizinan daripada suami terlebih dahulu, dibolehkan. Tapi dengan syarat isteri saat itu cerdik. Jadi orang hak yang warah, orang hak yang macam kita ramai orang puang warah lah ni kan. Okey, jadi orang puang tersebut hak yang telah menjadi isteri kepada orang, boleh dia bersedekah, dia boleh nak bagi harta dia kepada orang tertentu, boleh nak wakaf sebahagian daripada harta dia tanpa meminta izin daripada suami terlebih dahulu. Tapi hak yang paling comel adalah meminta izin daripada suami. Dan pandangan hak yang kita cerita saat itu adalah pandangan majoriti ulama berdasarkan kepada beberapa dalil daripada Quran dan hadis sebagaimana hak yang kita sebut tadi. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama, iaitu pandangan dalam mazhab Maliki, satu pandangan dalam mazhab Hambali, mengatakan tidak boleh perempuan bersedekah daripada harta yang dimiliki oleh perempuan melainkan dengan keizinan suami. Memang ada pandangan tersebut. Jadi kalau orang kata tak boleh, sebenarnya memang ada, tapi itu bukan pandangan majoriti ulama. Bukan, ia adalah pandangan sebahagian daripada ulama sahaja, iaitu pandangan dalam mazhab Maliki dan satu pandangan dalam mazhab Hambali.
Yang mana mereka berpandangan bahawasanya tidak boleh seorang isteri bersedekah daripada harta isteri melainkan setelah mendapat keizinan daripada suami terlebih dahulu. Sandaran mereka adalah hadis ni. Hadis yang kita baca saat ni. Sandaran pandangan tersebut, sandaran bagi pandangan tersebut. Namun hadis ni kita cerita dah, menurut pandangan majoriti ulama, ia khusus untuk isteri hak yang bodoh, ataupun maksud daripada hadis ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Maksudnya sunat kena minta izin daripada suami terlebih dahulu. Baik, tu kita kena faham. Ada banyak orang puan tanya ni, boleh tak saya nak sedekah tapi suami dia saya tak tahu? Kita boleh jawab lah, benda boleh, tak ada masalah, tapi dengan syarat daripada duit awak, jangan duit daripada duit suami. Kadang-kadang ada juga jenis liar. Dia nampak pemurah, tapi pemurah daripada duit suami. Duit dia tak pernah pemurah mana? Tu tak jadi gitu. Jadi kalau nak pemurah daripada duit dia, tak ada masalah. Atas pandangan majoriti ulama. Namun sebaik-baiknya dia kena minta izin terlebih dahulu. Baik. Seterusnya katanya, wa an Qabisata bani Mukhariqin al-Hilali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah rajulin tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik wa rajulin asabathu jaihatun ijtahat malah fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish wa rajulin asabathu faqatun hatta yaqula thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fahallat lahu al-mas'alah rawahu Muslim. Baik, katanya daripada Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, ni seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Ini kita kena faham hukum asal meminta. Hukum asal meminta adalah haram. Kita minta piti orang, minta harta orang, hukum asal adalah haram. Tu kita kena faham asal. Tu kita kena faham asal. Hukum asal adalah haram. Berpandukan kepada beberapa dalil. Antaranya hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, seorang sahabat Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya meminta itu tidak halal. Begitu juga di sana ada hadis yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sa'alan nasa takaththura fa innama yas'alu jamra. Sesiapa yang meminta kepada manusia untuk membanyakkan harta dia, maka sesungguhnya dia telah meminta bara api neraka. Jadi hukum asal meminta adalah haram. Tu kita kena faham hukum asal. Meminta harta orang, meminta buat kutipan derma, pungutan derma, sama tu. Meminta sumbangan, kutipan derma, buat pungutan derma, kita kena tahu hukum asal adalah haram. Manakala perincian nanti kita akan perinci selepas daripada ni. Imam Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menyebut bahawasanya hukum asal bagi meminta adalah haram. Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menyebut as-su'alu haramun fil asl. Minta daripada orang adalah haram pada asal. Wa innama yubahu bi daruratin aw hajatin muhimmatin qaribatin min ad-darurah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hukum asal meminta adalah haram. Sesungguhnya dibolehkan meminta kerana darurah ataupun kerana ada hajat yang penting, yang dekat dengan darurah. Kalau tak ada benda sebarang tujuan, tidak dibolehkan. Okey, itu kita kena faham. Hukum asal meminta adalah haram. Kita kena ulang berapa kali. Kerana di sana ada orang-orang mengambil mudah tentang meminta tanpa melihat kepada hukum asal. Baik,
Cuba kita tengok Qabisah. Ketika dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia Qabisah, dia cerita gini, dia jumpa dengan Rasulullah, dia meminta daripada Rasulullah, dia kabur kepada Rasulullah, dan dia meminta kepada Rasulullah ataupun perbuatan dia ni adalah perbuatan yang dibolehkan kerana termasuk dalam salah satu daripada 3 perkara ini. Qabisah ni dia ada berlaku pergaduhan, perbalahan di antara satu kumpulan, satu kabilah dengan kabilah yang lain, sehingga ada di sana orang yang mati dalam baloh, bertikam mati. Jadi apabila mati, maka ada orang yang memperdamaikan daripada di antara 2 kabilah tersebut, dan mendamaikan 2 kabilah yang berbalah ni, dia mendamaikan 2 orang yang berbalah, sebenarnya pahala besar. Antara pahala besar adalah mendamaikan orang balah. Kalau kita mendamaikan 2 orang balah, besar dah pahala, apatah lagi kalau mendamaikan 2 kabilah yang berbalah, lebih lagi besar. Cuma apabila ada golongan ni ada mati, hak ni pun ada mati, maka orang yang damai tu hak sanggup nak bayar belaka. Orang damai tu hak yang sanggup nak bayar. Mu baiklah apa semua sekali, hak mu mati aku bayar, hak ni mati aku bayar. Allah, parah kena bayar. Jadi banyak hutang orang tau. Jadi apabila dia sanggup bayar, maka dia telah berhutang, dia kena bayar lah. Qabisah tak ada cukup biti, banyak sangat kena bayar. Maka dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Maka Rasul kata tunggu dulu, apabila datang sedekah aku akan bagi kepada mu, sebab mu adalah orang yang layak menerima sedekah, kerana mu adalah orang yang berhutang. Antara salah satu daripada asnaf yang layak menerima zakat dan menerima sedekah adalah orang berhutang. Apatah lagi hutang bukan kepentingan peribadi, bukan untuk menyelamatkan umat. Tengok. Jadi dia layak untuk menerima sedekah dan zakat. Jadi sementara dia tunggu, Rasul memberi nasihat kepada dia. Rasul bagi khabar hukum kepada dia. Wahai Qabisah, kata Nabi SAW, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang di antara 3 orang berikut. Hak boleh ni salah seorang daripada 3 ni. Boleh. Baik, ni meminta untuk peribadi ya. Kalau meminta sumbangan untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan madrasah, itu tidak menjadi masalah. Itu tak ada masalah. Hak ni kita kata meminta sumbangan peribadi. Itu ada perbincangan, ada hukum dia. Tu kita kena faham. Baik. Hak yang Rasul suruh pada sahabiat bersedekah. Kena sedekah wahai orang puang. Kata Rasul, tasaddaq ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahli nar. Wahai para perempuan, hendaklah kamu bersedekah kerana aku diperlihatkan pada malam Mi'raj kebanyakan penghuni neraka daripada kalangan perempuan. Tu Rasul minta. Bukan Rasul minta untuk dia. Bukan Rasul minta untuk diinfakkan kepada fi sabilillah, berperang, bagi kepada orang-orang susah. Dan kita kena tahu, sebagaimana hak yang kita kena ingat, hak yang kita bincang sebelum daripada ni, Rasulullah tidak makan sedekah. Rasul tidak ambil daripada harta sedekah. Rasul suruh para sahabiat bersedekah bukan untuk Rasulullah, tapi untuk diberikan kepada orang-orang yang susah. Baik. Itu kita kena faham perbincangan ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu seorang lelaki yang menanggung banyak hutang, maka dihalalkan baginya meminta-minta sampai memperolehi maka dihalalkan baginya meminta-minta sehingga dia mendapat untuk menyelesaikan hutangnya. Selepas daripada itu dia perlu kena menahan diri dia daripada meminta-minta. Cuma terjemahan dia saat itu, terjemahan apa tepat, maka terjemah sendiri. Dia hatta yusibaha, maksudnya dia dapat dah pembayaran hutang tersebut. Lepas tu thumma yumsik, kemudian dia menahan diri dia daripada meminta-minta. Yumsik ni maksudnya imsak. Kan kita ada waktu imsak kan? Waktu kita tahan diri daripada makan dan minum. Artinya yumsik tu ditahan dah. Cukup dah, tak boleh dah meminta lepas daripada tu. Jadi dia perkataan hamalah ni macam hak yang kita cerita tadi. Seorang hak yang banyak hutang kerana dia telah mendamaikan orang hak yang balah. Lepas tu dia hak yang nak jamin untuk bayar belaka. Kumpulan ni nak bayar, kumpulan ni nak bayar. Seorang tu berapa puluh ribu dah kena bayar. Kalau dulu bunuh seorang kena bayar sebanyak 100 ekor unta.
Seorang tu kena bayar diat sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta hampir kat setengah juta berkali. Dah kalau kena 10 orang, bayar banyak mana? Tak apa, aku sanggup belaka. Yang penting mudamah aja. Allah, besar pahala ni. Siapa nak cari orang lagu ni? Siapa nak cari? Tak ada boleh nak cari orang buat lagu ni. Baik, Allah Rabbi. Tapi dia sanggup buat untuk melihat keperdamaian dan untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Maka orang ni sebenarnya layak untuk menerima zakat. Sebab Rasul bagi kepada dia. Tapi kena ingat, dia boleh ambil sekadar pembayaran hutang dia. Lepas daripada cukup dah, dia kena tahan daripada meminta. Maksudnya sifat meminta ni bukanlah sifat yang dituntut, sifat yang comel dalam agama kita. Sifat meminta. Tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah mana yang kedua? Seorang lelaki yang hartanya musnah, dilanda bencana, maka dihalalkan baginya meminta-minta sampai memperolehi usaha penghidupan yang boleh diandalkan, kemudian berhenti tidak meminta-minta lagi. Okey, dalam hadis Rasul kata warajulin asabathu jaihatun ijtahat malah. Seorang lelaki yang dia mempunyai harta sebenarnya, tapi ditimpa musibah, bencana, kebakaran, tergelang dalam banjir, hilang. Tak kiralah lagu mana musibah yang menimpa, sampakah habis harta dia. Maka halal dia meminta. Tengok, qadar mana boleh minta? Fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish. Halal baginya meminta sehingga dia dapat kadar hak yang boleh dia hidup. Kadar hak yang boleh dia hidup. Lebih tak boleh, nak mewah tak boleh. Orang bagi boleh. Itu lain. Kalau orang bagi tanpa meminta, hak tu tak ada masalah. Hak tak boleh kita meminta. Dia dua perkara yang berbeza. Orang bagi, kita tak ada minta pun orang bagi. Bagi lah banyak mana pun, tak ada masalah. Ambil lah orang bagi. Hak ni meminta. Kalau meminta, dihalalkan sekadar untuk dia hidup sahaja, untuk dia meneruskan hidup. Itu maksud hatta yusiba qiwaman min 'aish, sehingga dia dapat qadar hak yang boleh dia hidup. Lebih daripada tu tidak boleh dia meminta, kerana meminta di sini adalah untuk peribadi dia, tujuan untuk peribadi dia. Baik, kalau orang bagi tanpa kita meminta, hak tu tidak menjadi masalah. Baik. Dua. Yang ketiga, kata Rasulullah, dan seorang lelaki yang susah, yang jatuh miskin, sehingga ada 3 orang daripada orang yang berakal daripada kaumnya menilai si fulang tu telah jatuh miskin. Sampai kepada tahap tu. Ada orang tu miskin, orang kampung dia, 3 orang daripada orang yang pandai menilai orang kata dia memang orang miskin. Maka ketika tu halal baginya meminta sehingga dia mendapat qadar yang boleh dia hidup. Lebih daripada tu tidak halal bagi dia meminta. Jadi hukum meminta ni kita kena faham. Hukum asalnya adalah haram. Sebab itulah jangan bermudah-mudah untuk kita meminta. Cuba kita tengok sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam Al-Quran sehingga kita baca sampai ke sekarang sifat tersebut. Benda sifat sahabat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang yang tidak kenal mereka itu menyangkakan mereka itu adalah orang kaya, kerana ada sifat ta'afuf. Mereka itu tidak meminta-minta kepada orang. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum. Tapi mu kenal dengan tanda. Mungkah tahu, tengok kepada pakaian dia, tengok kepada cara makan dia, tengok kepada rumah dia, bermakna dia orang susah. Namun meminta tidak sama sekali. Tengok, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu tidak meminta kepada manusia. Baik, itu kita kena faham hukum meminta. Dalam kita membincangkan tentang hukum meminta, kita kena bincang pula bagaimanakah sikap kita ketika orang mari minta dengan kita. Ini benda yang penting yang perlu kita kena tahu.
Adapun sikap kita ketika orang minta dengan kita, kita mesti kena balas dengan cara yang paling baik. Sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta mu jangan tekan. Mai tok sokmu, jangan. Allah Taala larang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta jangan mu tekan dia, jangan kamu herdik dia. Kalau kita tengok pada zahir, dia ni banyak piti tapi minta juga. Okey, kita dak payah bagi. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan kita tolak dengan cara yang baik. Buat dak layang ke? Okey, bukan kita tolak dengan cara yang menyakiti golongan tersebut. Baik. Tetapi apa yang lebih baik? Hak yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita bagi walaupun sedikit. Kita bagi walaupun sedikit. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, juga diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus sa'il walau bi dhilfin muhraq. Tolaklah orang yang meminta walaupun memberi hanya sekadar kuku binatang. Hak yang hangus dah. Kuku binatang hak yang hangus dah. Maksudnya benda hak yang lekeh bagi walaupun sikit. Dan itu sebenarnya sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni, antara sifat Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta. Dia akan bagi. Baik. Itu cara hak yang terbaik. Dan kita kata lama kang dia ada dah kapiti. Kita saat itu bukan dia ada biti, takut dia ada dah biti. Kan kita kata tolak dengan cara yang baik, kita bagi sikit kan. Tak ada masalah. Kita bagi kepada dia saat itu, ada dah ganjaran pahala. Walaupun pada hakikatnya kita tak tahu dia saat itu orang hak senang. Walaupun begitu, tak ada masalah, boleh kita bagi. Tapi bukanlah wajib kita bagi. Dia di sana ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang diriwayat daripada Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ma'an sahabat Rasulullah. Ayah dia Yazid, sahabat Rasulullah. Al-Akhnas, toki dia juga sahabat Rasulullah. Anak, ayah, toki, tiga-tiga sahabat belaka. Yang mana satu ketika ayah kepada Ma'an ada duit banyak sikit. Dia pun nak sedekah. Dia pun bagi kepada seorang lelaki hak yang duduk di pintu masjid, bagi kepada orang hak yang susah. Tiba-tiba Ma'an siapa? Ma'an orang susah. Dia kata ambil siapa nak pitih ni orang untuk orang susah. Ma'an tak tahu ayah dia. Dia pun ambil. Dia buat balik di rumah. Dia susah. Jadi apabila balik di rumah, ayah dia tengok, ni pitih aku ni. Aku suruh ke orang kata Ma'an, hamba orang susah ya. Ayah dia kata, bukan aku nak pergi ke rumah, aku nak pergi ke orang lain. Hamba layak sebab ayah nak pergi ke orang susah, kan hamba orang susah. Akhirnya perbalahan tersebut sampai kepada Rasulullah. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Ma'an buat alasan dia, hamba ambil, dah nak pergi ke orang susah, hamba orang susah, hamba layak ambil. Ayah dia kata, hamba memang nak pergi susah, tapi bukan nak pergi kerana hamba, nak pergi ke orang lain. Cuba tengok apa yang Rasul jawab. Lakama nawaita ya Yazid. Bagimu apa yang mu niat wahai Yazid. Jadi mu niat nak sedekah saat itu dapat dah pahala. Lepas tu walakama akhadhta ya Ma'an. Dan bagimu apa yang mu ambil wahai Ma'an. Jadi pada asal Yazid nak bagi kepada orang lain, tapi dapat kepada orang lain, tetap Yazid dapat pahala. Baik, okey, sama juga. Ketika orang hak yang mari meminta kepada kita, hak yang kita kata sebaik-baiknya kita bagi walaupun sedikit, hak tu sebaik-baiknya, tapi tidak wajib kita bagi. Sebaik-baiknya kita bagi walaupun sedikit. Baik. Walaupun kita ada kemungkinan orang tersebut adalah orang yang tidak layak menerima sumbangan kita, tapi tetap kita akan dapat pahala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu babus sulhi. Bab yang menceritakan ataupun bab yang membincangkan tentang as-sulh. Suluh ni maksudnya cakap kita kok di asal makna as-sulh adalah
suatu akad yang dapat memutuskan memutuskan perbalahan. Dia panggil akad yang dengan sebab akad tersebut akan berhentinya perbalahan. Okey, nanti kita akan buat beberapa contoh berkait dengan suluh. Dia suluh ni secara umumnya dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya nama dia sulhu hatitah, yang keduanya sulhu muawadah. Dan nanti kita akan buat contoh setelah daripada kita baca hadis ini. Baik. Cuba kita tengok, katanya an Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan wa ahalla harama wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan wa ahalla harama rawahu at-Tirmidzi wa sahhaha wa ankaru alayhi lianna rawiyahu Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf dhaif wa ka'annahu i'tabarahu bi kathrati turuqih. Maksudnya daripada Amr bin Auf al-Muzani, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suluh itu, akad suluh, nanti kita akan cerita makna contoh suluh kat dia. Akad suluh, suatu akad yang dinamakan sebagai suluh, iaitu akad yang dengan sebab akad tersebut kita dapat memutuskan perbalahan, pertelingkahan. Akad suluh itu adalah harus di antara kaum muslimin. Melainkan suluh yang mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Dan orang-orang Islam itu mengikut syarat-syarat mereka. Melainkan syarat yang mengharamkan perkara yang halal dan yang menghalalkan perkara yang haram. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai sahih hadis ini. Namun ramai ulama hadis tidak bersetuju dengan penilaian Imam Tirmidzi kerana ada seorang perawi dalam hadis ini yang dikenali sebagai Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf adalah perawi yang dhaif, perawi yang bermasalah. Kata Imam Ibn Hajar, mungkin barangkali Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis sahih kerana melihat kepada beberapa jalur sanad yang lain. Maksudnya gabungan daripada beberapa jalur sanad yang lain, maka jadi kuat hadis ini sehingga hadis ini boleh dijadikan hujah. Itu maksud daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Hajar. Dan hadis ini juga dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, tapi daripada hadis Abi Hurairah, bukan daripada hadis Amr bin Auf al-Muzani, daripada hadis Abi Hurairah. Jadi dalam hadis ni, apa yang kita dapat faham adalah akad suluh harus di antara orang Islam. Suluh ni macam kita kata tadi, suatu akad yang dengannya akan memutuskan perbalahan. Okey, sebagai contoh lah. Ni kita buat contoh untuk kita faham. Katakanlah si A dengan si B. Okey, ni si A. Gelah ni si A, ni si B. Sekarang ni si B ni ada dia katakanlah dia pakai jang ataupun dia pakai handset jang. Tiba-tiba si A dia khabar kepada si B, tu jang tu nak wi bila kan dia mau pinjam lama dah. Sebagai contoh. Kata si B, bila pula aku pinjam dengan mu ni, jang aku ni. Kata si A, dak jang aku mau pinjam kau. Nampak berlaku perbalahan dah. Si A mendakwa jang yang ada pada si B tu adalah jang dia. Si B mengingkari, dak bukan. Jangan hamba ni. Maka di sini ada akad yang dikenali sebagai akad suluh. Kata si A, kayak gini ya. Aku akad suluh denganmu. Aku akad berdamai denganmu. Kata si A kepada si B. Aku akad berdamai denganmu. Jang saat itu ambil ke mu, lepas tu mu beri kepada aku pitih 30 ya. Itu dipanggil benda akad suluh. Boleh tak begitu? Boleh. Kata si B, okey aku setuju. Maka si B mesti kena bayar
pitih kepada si A sebanyak 30 ya. Itu dipanggil suluh dia, suluh muawadah. Akad suluh yang ada tukar. Ada benda? Ada pertukaran. Satu. Hakikat kita dah tahu jang siapa ni, kita dah tahu jang siapa ni. Kita dah ceritalah jang siapa hakikat dia. Mungkin jang si A sungguh, si B tak bagi. Mungkin jang si B, si A dengan aku mungkin belaka tau. Okey, boleh faham kan? Okey, kita buat contoh lain. Si A bagi kepada si B. Lama dah demo hutang ni tak bayar-bayar lagi. Hutang dia pula. Dia mengambil hak dulu 3,000 ya. Mai awak dah ingat gitu pula kata nak bayar. Kata si B, bila pula? Sudahlah. Balah. Baik. Kata si A ginilah. Si A kata, aku akad suluh denganmu. Hutang 3,000 ya saat itu, mu beri kepada aku mutu sebuah. Maka kata si A, apa aku setuju, aku terima. Maka tu dipanggil benda akad suluh. Boleh ke tak? Boleh. Tu dipanggil suluh muawadah. Muawadah ni ada tukar ganti. Suluh hatitah gini, hatitah ni dia menggugurkan sebahagian. Tak ada tukar ganti. Kata si A kepada si B, mu hutang aku 3,000 kok. Tak mau bayar pula. Si B kata, bila pula? Balah gogang. Nak pecah dah meja. Duduk kedai kopi Kata gini si A kata gini aku akad suluh denganmu. Mu bayar separuh je daripada hutang tersebut. Si B pun malah basah. Tak apa aku sanggup. Tak ada pertukaran. Tapi dia mengurangkan daripada hak yang asal. Itu dipanggil sulhu hatitah. Itu sebagai contoh. Baik. Boleh ke tak? Hukum dia adalah dibolehkan. Berpandukan kepada hadis ni. As-sulhu jaizun bainal muslimin. Suluh harus di antara orang Islam. Tapi dengan syarat suluh yang tidak menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal. Kalau menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal, hak tu tidak boleh. Hak tu haram. Contoh ni contoh. Contoh dia ni. Okey. Aku akad suluh denganmu jang tersebut dengan bayaran je mu kena lanjang jalan boleh 3 km. Dia kata ke kawan tu tak apa aku sanggup Boleh tak gitu? Tak boleh. Haram. Lanjang gitu mana boleh. Ataupun kita buat contoh. Dia di Terengganu pernah berlaku sebelum daripada ini masuk dalam berita bahawa seseorang lelaki sanggup melacurkan isteri dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ni wujud Wujud. Dan berlaku di Terengganu sendiri. Biasa dengar, biasa baca tak berita tersebut? Berapa tahun dah lepas dah, wallahu a'lam. Biasa baca tak? Tak biasa baca. Ada pernah berlaku. Baik. Jadi andai kata dia akad suluh dengan perkara tersebut, boleh. Jadi gini barang tu aku beri kamu akad suluh tapi aku nak binimu. Nasallallahu salamata wal afiyah sebagai contoh. Ni kita buat contoh sahaja sebab kita nak faham benda mengharamkan perkara yang halal ataupun menghalalkan perkara yang haram. Adakah suluh tersebut boleh? Suluh tersebut adalah haram, tidak dibolehkan. Hak yang boleh adalah hak yang tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal. Jadi panjang lagi lah untuk kita bincang berkenaan dengan hadis ini. Tapi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. الله
الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا أشهد أشهد أن أشهد حي حي